Depan 1, 2, 3. Dengar. InsyaAllah kita mula dengan Al-Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzubillahi samil 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama-tama mari sama-sama kita memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan keizinan Allah, dengan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Kita diberikan kesempatan pada pagi ini untuk sama-sama kita meneruskan program kita, meneruskan kuliah duha kita. Dan kita ingin sama-sama membetulkan niat-niat kita supaya segala yang kita lakukan merupakan hanya semata-mata untuk kita mendapatkan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita ingin sama-sama membina dalam hati kita satu perasaan untuk mencari redha Allah. Kerana keredaan Allah itulah yang paling tinggi sekali, di dalam pencapaian seorang makhluk. Selawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Kita doakan supaya Allah SWT memberikan kepada kita barakah dan kekuatan dengan kita memulakan majlis kita dengan kita beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Astaghfirullah, astaghfirullahalazim wa la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kita kena sentiasa memperdalamkan taubat kita kepada Allah. Kerana taubat Allah itu akan membersihkan hati-hati kita daripada dosa. Dan dosa itu adalah merupakan yang mengganggu kita. Segala yang kita dapati dalam hidup ini, perkara yang menghalang kita daripada kebaikan dan kebajikan, daripada rahmat, barakah daripada Allah ialah dosa kita. Kita mohon pada Allah, ya Allah, jangan jadi dosa-dosa kita, kelemahan kita, keaiban kita. Jangan jadikan segala perkara-perkara yang mungkar, yang Allah Subhanahu Wa Taala tidak suka, yang Allah murka pada kita, menghalang hidayahnya, menghalang taufiknya, menghalang rahmat dan barakahnya, dan menghalang segala perkara yang kebaikan yang sepatutnya kita dapat. Kita minta kepada Allah, ya Allah, ya Arhamar Rahimin, ampunilah dosa-dosa kami dan diberikanlah kepada kami kekuatan, tutuplah keaiban kami, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim.
berilah kekuatan kepada kami untuk menjauhi dosa dan seterusnya. Ya Allah, berilah kekuatan kepada kami untuk islah, meningkatkan islah dalam kehidupan kita. Tuan-tuan dan puan-puan Allah, satu perkara yang penting dalam perjalanan orang yang mencari kebenaran Allah, hidayah Allah ini ialah halawatul ibadah, iaitu kemanisan dalam beribadah. Kemanisan dalam beribadah ini adalah merupakan perkara yang lahir daripada ikhlas, lahir daripada ikhlas, bersumber daripada ikhlas, yang mana dengan ikhlas itu kita akan membetulkan niat-niat kita tadi, dan kemudian kita akan menjauhi perkara yang merosakkan ikhlas dan menjauhi perkara yang merosakkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hubungan kita dengan Allah ini sentiasa kena kita perbaiki, dan bagaimana cara nak memperbaiki hubungan dengan Allah ini ialah dengan kita mengikhlaskan diri kita. Kemudian kita bertaubat, minta kepada Allah ampun, minta kepada Allah petunjuk supaya kita menjauhi perkara yang Allah murka. Itu kunci untuk membersihkan hati kita, taubat. Sebab itu makam taubat adalah merupakan makam yang pertama sekali, tahap yang pertama sekali untuk berjumpa dengan Allah. Pintu masuk untuk berjalan menuju kepada Allah ialah taubah. Jadi taubah ni perkara yang penting. Jadi ibadah terutamanya ibadah di peringkat awal. Ibadah di peringkat awal, ibadah di peringkat kita untuk nak membina kekuatan kita dalam ibadah zahir kita, ibadah batin kita. Yang pertama sekali ialah ibadah jalan untuk kita bertaubat. Maksudnya ibadah ini sebenarnya adalah jalan untuk kita membersihkan diri kita, bertaubat kepada Allah. Jadi setiap kali ibadah, setiap kali kita bertaubat. Setiap kali ibadah, setiap kali kita bersihkan diri kita. Ini yang pertama sekali. Sebab tu kekuatan ibadah ini ialah kekuatan untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam rangka kita membersihkan jiwa kita, fikiran kita, kehidupan kita, supaya kebersihan itu akan menjadikan ibadah kita tadi itu mendekatkan lagi diri dengan Allah. Yang menjadikan kita sembahyang, puasa sebagainya tapi tidak makin dekat dengan Allah ialah kerana hati kita masih lagi kotor, hati kita masih lagi penuh dengan kegelapan. Begitu juga dengan fizikal kita, masih lagi penuh dengan kegelapan. Sebab itulah kita nak kena melihat sebagaimana yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala fil jasadi mudghah. Iza salahat salahat jasadu kullu, wa iza fasadat fasadal jasadu kullu. Ala wahil qalb. Al-Qamaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Imam Muslim. Yang Allah gambarkan melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa pada tubuh badan manusia itu ada segumpal daging. Kalau baik, baiklah seluruhnya. Kalau rosak, rosaklah seluruhnya. Yang itulah digambarkan sebagai al-qalbun ataupun hati. Jadi hati ini merupakan raja. Hati ini merupakan ketua kepada seluruh anggota badan kita. Dan dialah merupakan hakikat di mana bermulanya kekuatan. Bermulanya kekuatan ada pada hati. Sebab tu Allah gambarkan dalam surah Ar-Ra'd itu, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah apa yang ada dalam kehidupan seseorang daripada buruk kepada kebaikan, melainkan dia mengubah apa yang ada di dalam diri dia. Dan di dalam diri dia itu hati dia. Maka sebab itulah untuk kita mendapatkan ibadah yang ada kekuatan, maka fokus kita mestilah untuk menimbulkan kekuatan pada hati. Dan kekuatan pada hati itu ditandai dengan cahaya, dengan cahaya. Jadi dalam hati kita ini sebenarnya ada cahaya. Ada cahaya. Cuma sejauh mana cahaya itu boleh menyebar, boleh berkembang. Dan sebab itulah digambarkan oleh Imam Ahmad Ibn At-Ta'ilah contohnya di dalam kitab Al-Hikam. Dia menyatakan bahawa bermulanya tempat terbitnya cahaya di dalam hati. Bermulanya tempat terbitnya cahaya itu pada hati. Jadi hatilah sebenarnya yang akan menerbitkan cahaya, ataupun disebut sir. Sir di mana satu yang rahsia. Hati tempat terbitnya cahaya umpama langit, tempat terbitnya matahari, bulan dan seumpamanya. Jadi langit tempat terbitnya matahari tadi, bulan dan bintang. Begitulah juga pada manusia, pada kita ini, hati tempat terbitnya semua cahaya. Dan hati yang paling dalam disebut asir. Sir ni maknanya benda yang paling rahsia sekali, yang paling dalam sekali dalam hati itu.
Kerana hati itu dia ada beberapa lapisan. Beberapa lapisan. Jadi al-qalb itu ataupun hati yang kita sebut tadi adalah bermulanya hati itu adalah tempat terbitnya cahaya untuk kita bertawajuh kepada Allah. Jadi untuk kita menghadap pada Allah, untuk kita berhadapan dengan Allah, untuk kita berhadapan dengan Allah, itu bertawajuh pada Allah itu, maka tempat terbitnya cahaya untuk kita bertawajuh tadi ialah bermula daripada hati. Dan cahaya untuk kita bertawajuh kepada Allah, untuk kita menghadap Allah, cahaya untuk menghadap Allah itulah yang digambarkan sebagai Nurul Islam, cahaya Islam, Nurul Iman, cahaya iman, dan Nurul Ihsan, cahaya ihsan. Jadi apabila kita sebut Islam, iman dan ihsan itu, maka dia merupakan cahaya. Cahaya di mana kita akan bertawajuh. Bertawajuh di mana kita berhadapan, kita menghadap Allah. Kita nak menghadap Allah dalam bentuk fizikal, kita memang tak boleh nak nampak Allah, tak boleh nak melihat Allah, sebab memang kita tidak mampu untuk nak berbuat begitu. Tetapi bagaimana cara kita nak menghadap Allah di dunia ini, terutamanya di dunia ini yang sekarang kita sedang berada padanya, ialah dengan menggunakan cahaya tawajuh, dia kata, cahaya tawajuh, cahaya yang akan menghadapkan kita kepada Allah. Maknanya bila kita solat tu sebenarnya ada cahaya, pada kita tu ada cahaya. Bila kita berzikir, pada kita tu ada cahaya. Bila kita baca Quran, ada cahaya. Jadi sebenarnya bila kita melaksanakan ibadah itu, maka sebenarnya cahaya-cahaya inilah yang akan menyebabkan kita merasai dan berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan cahaya itu bermula dengan cahaya Islam, dan cahaya iman yang memancar daripada hati dan kemudian akan menuju kepada cahaya yang paling dalam. Iman, Islam tu depan, dua, cahaya iman, kemudian cahaya ihsan, Nurul Ihsan. Dan Nurul Ihsan ini adalah cahaya yang paling dalam, yang disebut juga sebagai terbitnya Nurul Muwajahah, iaitu nurul, cahaya untuk kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi daripada sebab itulah hari ini kalau hati kita rosak, hati kita sakit, hati kita keras, kita tak boleh rasa, kita kata tak boleh rasa untuk bersama dengan Allah. Nak zikir dengan Allah pun kita rasa keras, tak rasa apa-apa, semayang pun tak rasa apa-apa, dan sebagainya. Jadi apabila cahaya memancarnya cahaya Islam itu dalam hati kita, jadi persoalan kita, adakah cahaya Islam kita memancar atau tidak? Itu soalan dia. Sebab cahaya Islam, bila kita mengucap dua kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, kita masuk Islam atau kita berada dalam Islam, maka cahaya Islam itu akan memancar. Sepatutnya cahaya Islam memancar. Sebab tu kalau kita tengok bila orang masuk Islam, maka dia akan merasai lapang, dia rasa seronok. Tak percaya, kita cuba tanya orang yang masuk Islam, yang baru masuk Islam, orang-orang yang beragama lain, Cina ke India ke yang beragama lain contohnya, masuk Islam. Bila masuk Islam, apa dia rasa? Dia akan rasa lapang, dia akan rasa bahagia, rasa sempurna, sampai menangis. Sampai menangis. Kita pun tengok dia, kita menangis. Jadi apa yang dirasa tu ialah sebenarnya cahaya dalam hatinya memancar. Bila dia mengucap dua kalimah syahadah, cahaya Islam tu akan memancar. Akan memancar. Kita tak nampak lah, sebab kita tidak ada basirah untuk melihatnya kan. Jadi cahaya Islam akan memancar, cahaya iman akan memancar, dan kemudian selepas itu cahaya ihsan, Nurul Ihsan. Dan apabila cahaya Islam itu memancar, apa tanda kepada cahaya Islam itu mula memancar? Macam mana kita nak tahu Islam kita, cahaya Islam itu kita telah memancar? Maka kita akan merasai halawatul amal, kita akan merasai kemanisan dalam beramal, amal yang zahir, amal yang zahir. Seperti kita merasai lazat, manis ketika sembahyang, kita rasa seronok, manis, rasa lazat ketika sembahyang, manis ketika membaca Al-Quran, manis ketika berzikir, kita rasa lazat dalam berzikir. Dan juga amal-amal lain yang lain, amal-amal lain, maksudnya hati kita rasa tenang, hati kita rasa tenteram, hati kita rasa seronok apabila melakukan amalan-amalan zahir. Dan itulah tanda bahawa nur Islam memancar. Nur Islam memancar. Sebaliknya, kalau kita tidak merasai kelazatan, kita tak rasa kelazatan sembahyang, puasa, tak rasa kelazatan amalan-amalan zahir ni,
Ini amalan zahir, ni bukan amalan yang batin. Batin kita sebut sekali lagi. Amalan zahir, maknanya sembahyang, kita puasa, benda-benda yang nampak zahir ni. Kan, baca Quran, zikir, tolong orang, bagi sedekah contohnya. Kita tak rasa satu kelazatan, tak rasa satu kemanisan di dalam kita melakukan ibadah-ibadah tadi. Maka ini bermakna hati kita tidak bersinar dengan cahaya Islam. Jadi hati kita ni tidak bersinar dengan cahaya Islam. Cahaya Islam tak bersinar lagi. Itu tanda dia. Jadi kekuatan yang kita nak rasa cahaya itu ialah bila ibadah kita itu melahirkan satu perasaan rasa tenang, gembira. Jadi mungkin sebab daripada gerhana ataupun kabut asap yang ada dalam hati kita. Dan cahaya akan terbit dalam hati kita, tetapi cahaya tidak menyinar. Bila cahaya tidak menyinar, maka kita tidak akan merasai kemanisan halawatul ibadah zahir ataupun halawatul ibadah ataupun amal zahir. Dan berkata Hasan Al-Basri rahimahullah, dia kata, carilah kelazatan, kenikmatan dalam 3 perkara. Maknanya kita kena cek cahaya Islam kita ada tak ada, kita kena cek pada 3 perkara. Yang pertama solah, yang kedua Quran dan zikir. Ta'sin fi salah, tafaqqadul halawatu bil salasin. Kamu carilah, kamu fahamlah tentang halawah, tentang kemanisan bis salasin dengan 3 perkara, fi salah wa fil Quran wa fi zikr. Jadi 3 perkara ni kita tengok. Solat kita, Quran kita dengan zikir kita. Kalau 3 perkara ni kita boleh merasai halawah, boleh merasai kemanisan dia, maka maknanya cahaya Islam dah mula memancar. Cahaya Islam dah mula memancar. Dan bila kamu telah merasai akan zahirnya halawah dalam 3 tadi, solat, Quran dan zikir, maka berjalanlah kamu dalam hidup ini dengan satu kegembiraan. Kita rasa gembira lah, rasa tenang. Tapi bila lazat, maka solat, bila kita rasa kemanisan solat, rasa sembahyang kita rasa manis, bergembira lah. Bila kita tenteram baca Quran kita rasa tenang, tenteram, bergembira lah. Ketenteraman ni bukan maknanya kita mesti faham dia punya bahasa Arab tu, tapi Allah campakkan ketenangan ketika membaca Al-Quran. Dan apabila kita berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita menemui kelazatan dalam zikir kita. Maka bila sudah ada kita menemui kelazatan dalam solah, Quran dan zikir tadi, maka berjalanlah dengan gembira. Kerana ketahuilah, jika tidak, bahawa pintu hati kita masih ditutup oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu hati kita tidak bercahaya, cahaya Islam. Cahaya Islam baca kita ada lagi. Ini bahayanya cahaya. Ini bahayanya kalau cahaya Islam tak ada, kita tak rasa kemanisan dalam beramal. Kita tak rasa kemanisan dalam beramal. Dan apabila cahaya Islam yang tidak berjalan, maka kita tidak akan merasai kita kata halawah amal yang zahir. Begitu juga apabila memancar cahaya iman. Apabila cahaya iman memancar daripada hati kita, maka kita akan mendapati kelazatan amal batin. Amal batin, amal ataupun kita kata ibadah hati, ibadah batin. Seperti halawatul ikhlas. Nak ikhlas, kita rasa halawah, kita rasa apa namanya, seronok, lazat. Halawatul ikhlas, kemanisan ikhlas, bila kita beribadah kita seronok untuk ikhlas. Maka ikhlas kerana Allah itu, kita merasai kelazatan dalam ikhlas tadi, maka itulah tandanya nurul iman telah memancar. Nurul iman telah memancar. Begitu juga bila kita sedekah contohnya. Sedekah kita merasai ikhlas. Kita rasa lazat bersedekah dengan sedekah, kita rasa seronok, ikhlas. Kita tak beritahu orang, kita tak tunjuk-tunjuk kat orang, tak cakap-cakap kat orang kan, kita ikhlas. Maka ikhlas wasiddiqi, iaitu kita jujur, berlaku jujur dalam hati kita, waridha, kita redha dengan Allah. Ini semua amalan-amalan batin. Kita redha dengan Allah, kita boleh sabar, kita rasa syukur, hati kita rasa syukur. Ini adalah amalan batin, amalan hati. Dan sekiranya kita merasai akan amalan-amalan batin ini
satu kelazatan, satu keseronokan. Kita mencari ikhlas, kita mencari siddiq, benar, kita mencari redha dan sabar tadi contohnya. Maka itu bermakna itu tanda-tanda bahawa cahaya iman, nurul iman telah bersinar dan menerangi dalam tubuh badan kita, dalam kehidupan kita. Maknanya cahaya iman dah mula memancar. Bila kita rasa seronok, ikhlas, seronok, kita khusyuk. Contoh sembahyang kan, Allahu Akbar, kita sembahyang, kita baca, kita seronok sembahyang. Seronok sembahyang ni, ini adalah nurul Islam. Orang yang suka sembahyang, nurul Islam, dia rasa seronok sembahyang. Bila dia sembahyang khusyuk, dia rasa seronok khusyuk. Kalau tak khusyuk, dia tak seronok. Contohnya, khusyuk ni amal hati, maka itu maknanya nurul iman telah memancar. Jadi kalau kita tidak boleh khusyuk, maknanya nurul iman belum memancar lagi. Kalau kita tak boleh ikhlas, ataupun kita susah nak ikhlas, tak rasa penting ikhlas, tak rasa seronok ikhlas, rasa masih lagi nak tunjuk-tunjuk amalan kita, masih lagi ada ujub, masih ada lagi riak contohnya, maka itu maknanya nurul iman belum memancar. Hati kita belum ada nurul iman, cahaya iman belum ada lagi. Cahaya iman belum ada lagi. Jadi bila cahaya iman tak ada, macam mana kita nak mendekati Allah Subhanahu. Jadi kena proses cahaya iman tadi. Ini sebagai mukadimah pada hari ini sebagai mukadimah. Kemudian apabila telah ada cahaya Islam dan iman, bila dah ada cahaya Islam dan iman, maka tidak ada ibadah yang kita lakukan melainkan kita merasai kelazatan dan kemanisan. Jadi bila nurul Islam dan nurul iman itu memancar dalam hati kita, Allah dah bagi dah cahaya itu, Allah dah bagi cahaya itu pada kita, maka pada ketika itu kita buat apa saja ibadah, semua kita rasa seronok. Seronok beribadah, hidup dalam keadaan ibadah. Bila kita rasa halawatul ibadah, maka sudah tentulah setiap benda yang kita lakukan, kita buat kerana Allah, kerana Allah, kerana Allah, ikhlas. Kita seronok. Makan pun kita berkira makan kita. Kalau kita makan tu tidak ikhlas, kita makan pun kita nak ikhlas kerana Allah. Minum pun nak ikhlas. Riyadhah, semua kita buat ikhlas kerana Allah. Itu maknanya nurul iman. Bila amalan-amalan zahir, solat, zikir, Quran kita itu, kita dah mula nak rasa kemanisan, maka nurul Islam. Jadi apabila telah hati kita menerbitkan nurul Islam wa nurul iman, maka hati kita tu akan menyebabkan ibadah kita merasa lazat manis. Maka jadilah kita orang yang sentiasa beribadah. Sentiasa beribadah. Sentiasa dalam keadaan beribadah. Jadilah apa yang kita ucap dalam solat kita, qul innas salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Barulah jadi innas salati, salat aku, wa nusuki, penumpuan hidup aku, apa yang aku fokuskan, apa yang aku nak capai, wa mahyaya, kehidupan, aktiviti-aktiviti kehidupan kita, wa mamati, dan kematian yang kita sedang menuju padanya, lillahi rabbil alamin, semuanya hanya kerana Allah. Barulah jadi. Bila apa? Nurul Islam, nurul iman telah memancar daripada hati kita, daripada roh kita tadi memancar, maka kita akan rasa lazat untuk beribadah kepada Allah. Dan bila kita rasa lazat beribadah kepada Allah, sudah tentulah kita akan sentiasa dalam keadaan ubudiyah lillahi wahdah. Ini satu perkara yang penting untuk kita faham. Bila kita dalam perjalanan menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bila duduk dalam tarbiyah, kita kena faham yang ini. Kita boleh merasai kemanisan. Sebab itulah kadang-kadang orang ni, dia ibadah dia sebab semangat, dia ikut semangat aja. Masa mula-mula dia semangat ibadah, semangat baca Quran, semangat solat. Masa sekolah menengah, sekolah agama agaknya semangat semua sikit. Tapi bila masuk universiti dah tak ada dah tak seronok dah. Maknanya nurul Islam, nurul iman, dia telah mula berkurangan. Bila dia tak rasa seronok langsung, tak mau solat, tak mau, dia rasa beban. Solat ni beban, baca Quran ni beban. Maka seolah-olahnya nurul Islam, nurul iman dia dah mula peringkat yang minima. Peringkat yang minima, hampir-hampir tak lahir. Sebab kalau kita tak seronok ibadah, maknanya kita kena cek kita punya nurul Islam, nurul iman. Walaupun kita Islam lagi, masih Islam, masih lagi kita beragama Islam, tapi cahaya tak ada. Bila cahaya tak ada, cahaya inilah kekuatan yang membunuh kegelapan yang ada dalam diri kita. Zulumat ni kegelapan, kezaliman. Kezaliman yang ada pada kita, tubuh badan kita, kehidupan kita ni adalah merupakan kita kata kebatilan. Jadi cahaya ni dia akan menerangi kita kata
kezulumat yang ada, kezaliman yang ada, kegelapan yang ada dalam diri kita. Inilah yang digambarkan tadi. Sebab tu kita kena faham yang ini. Kita kena tengok ni, orang duduk dalam tarbiyah mesti faham yang ini. Dia bukan hanya ikut program aja. Dia bukan hanya hafal Quran aja, tapi dia melihat hafal Quran seronok ke, dia rasa beban. Sembahyang seronok ke, beban. Zikir seronok ke, beban. Lazat ke, ataupun dia rasa berat. Kalau lazat, alhamdulillah, maknanya ada, kita on the right track lah, kita sedang menuju kepada Allah. Cahaya Islam sedang menuju, cahaya iman sedang menuju. Kemudian apabila bersinarnya cahaya ihsan, nurul ihsan, apabila cahaya iman Islam telah keluar, cahaya iman telah keluar, maka yang ketiga ialah cahaya ihsan akan keluar. Maka apabila bersinar cahaya ihsan dalam siri, dalam hati kita yang paling dalam, yang siri hati yang malaikat pun tak tahu, kita nak sebut kat sini, hanya Allah yang maha mengetahui, maka ia akan merasai kemanisan dalam musyahadah, halawatul musyahadah ilallah. Dia akan merasa kemanisan untuk mempersaksikan Allah, af'al Allah, perbuatan Allah, sifat Allah, nama Allah, sampai ke peringkat zat Allah. Maknanya dia boleh musyahadah, maknanya basirah dia, hati dia telah mula memerlukan cahaya. Itu macam nurul ihsan. Peringkat nurul ihsan ni maknanya bila dia solat, dia bukan hanya merasai kemanisan bersolat, zahir, batin, malahan dia boleh merasai, boleh menyaksikan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala ketika solat. Dia mengenal Allah. Dari nurul ihsan ni maknanya dia mula mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ia akan mempersaksikan mata hatinya kepada Allah pada setiap sesuatu. Maka hati dia akan melihat Allah. Hati dia akan melihat Allah pada setiap satu dengan basirah. Ini proses. Ini pencapaian yang kita nak jalan. Golongan Al-Mahdiyin, golongan yang mendapat hidayah di akhir zaman. Mestilah golongan-golongan yang hidup hatinya dan bercahaya, bukan sekadar ibadah paksa. Kalau kita masih lagi memaksa-maksa, maka kita belum lagi sampai kepada nurul Islam, nurul iman dan nurul ihsan. Seseorang yang berjalan menuju kepada Allah, maka pertama sekali mestilah merasai halawatul amal zahir. Jadi kita ni dalam proses untuk menuju pada Allah ni, mula-mula kita mesti proses diri kita supaya merasai halawatul amal zahir. Amal yang zahir. Apa amal zahir? Kita sebut tadi, contohnya sembahyang, Quran, zikir. Contoh banyak lagi lah. Sembahyang, Quran, zikir. Kita seronok sembahyang, seronok sembahyang. Maknanya kita proses diri kita ni, hati kita dah sampai kat dia rasa seronok, lazat sembahyang, Quran dan zikir. Kemudian apabila seorang itu ingin mencapai kepada tingkat yang seterusnya, orang itu adalah menuju kepada tingkat mengenal Allah, ma'rifatullah, mentauhidkan Allah tadi, maka proses itu mula kepada nurul iman dan kemudian nurul ihsan. Islam, iman dan ihsan. Jadi yang pertama sekali ialah proses untuk merasai manis amal zahir. Macam mana kita nak memproses diri kita supaya merasai manis beramal dengan zahir? Ini kelas pertama, ini tahap pertama. Tahap pertama kita nak membina kekuatan ibadah kita. Membina kekuatan ibadah kita ialah kita nak melihat, nak menyaksikan solat kita seronok solat, seronok berzikir. Zikir rasa tenteram, baca Quran rasa tenang. Maka apabila kita telah sampai kepada peringkat itu, maka kita telah masuk ke dalam perjalanan seorang murid, seorang yang mencari kebenaran, seorang salikin yang menuju kepada Allah, seorang yang mentarbiyah diri dia. Maka kita dah mula masuk ke dalam kelas tingkatan yang pertama. Sekiranya halawatul zahir tidak kita rasa, kita dah sembahyang puasa masih lagi tak rasa lagi kelazatan solat, Quran dan zikir tadi, maka kita belum sampai lagi ke tingkatan mereka yang mencari kebenaran Allah. Belum lagi sampai. Maksudnya hakikatnya kita baru teori je, baru teori, belum lagi sampai ke peringkat kita nak mencari hati kita ini mencari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bila susah, bila kita telah bila telah sampai kepada peringkat itu, menyelesaikan masalah-masalah, nanti kita akan cerita macam mana nak dapatkan nurul Islam, iman dan ihsan. Ini kita akan cerita. Ini kita sebut proses dulu, kita faham proses dulu. Jadi apabila telah sampai kepada peringkat itu,
Summa kemudian barulah dalam masa yang panjang kita akan merasai manisnya amalan batin. Amalan batin kita akan rasa manis, dan inilah dikata peringkat yang kedua. Peringkat yang kedua disebut sebagai nurul iman. Dan nurul iman ini akan menyebabkan kita merasai nikmat, rasa seronok, rasa lazat dengan ikhlas, lazat dengan bersifat ikhlas, lazat dengan redha, lazat untuk sabar, berharap, ar-raja, bergantung, tawakal kepada Allah. Ini semua sifat hati, ini semua amalan hati. Maka bila kita telah merasai kemanisan amalan-amalan batin ini, barulah kita meningkat kepada tingkatan yang kedua di dalam proses ibadah. Dalam proses ibadah. Dan summa selepas waktu yang panjang, mungkin masa berjalan daripada nurul Islam, perlu masa nak masuk ke nurul iman. Perlu masa untuk masuk kepada halawatul musyahadah. Iaitu halawatul musyahadah ini ialah perjalanan yang terakhir di dalam kita nak menuju kepada Allah, iaitu peringkat kita merasai kemanisan berkenalan dengan Allah. Kita rasa kemanisan menyaksikan Allah. Menyaksikan Allah, musyahadah kepada Allah. Dan ketika itu kotoran-kotoran yang ada pada kita telah pun dibuang. Maksudnya kotoran amalan-amalan yang zahir dan yang batin dah dibuang. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, apakah perkara-perkara yang menyebabkan tidak akan memancarnya cahaya Islam? Apakah perkara yang menyebabkan tidak akan memancarnya cahaya Islam? Maka cahaya Islam itu tidak akan memancar dan tidak akan bertambah, melainkan disebabkan oleh dosa zahir. Dosa zahir. Macam mana kita nak rasa seronok, nak rasa boleh merasai kemanisan amalan zahir, kita kata solat, Quran, zikir, apabila kita telah menjaga diri kita, memelihara diri kita daripada dosa-dosa yang zahir. Apa dosa zahir? Mata kita. Mata kita tak melihat dah benda yang haram. Lidah kita tak bercakap dah benda yang haram. Telinga kita dah tak mendengar dah benda yang haram. Tangan kita dah mula kita jaga supaya tidak melaksanakan perkara-perkara yang melanggar batasan hak. Kaki kita dan seluruh dosa batin kita, dosa amal zahir kita. Jadi dosa zahir kita inilah yang menyebabkan cahaya Islam itu terhalang. Terhalang. Sebab itulah apabila seorang itu telah memelihara diri dia daripada dosa-dosa zahir, maka pada ketika itu cahaya Islam akan memancar. Memancar semakin kuat, semakin kuat. Dan kemudian sampai kuat sampai satu peringkat, maka dia akan memancarkan pula nurul iman. Nurul iman. Tuan-tuan yang rahmati Allah SWT, apa bahayanya kalau nurul Islam ni tidak memancar? Maknanya kita biarkan diri kita dalam keadaan dosa yang zahir. Apa bahayanya? Bahayanya yang paling besar sekali ialah apabila sampai sakaratul maut, sampai ketika kita berhadapan dengan sakit mati, maka ketika itu kemungkinan besar ulama-ulama menggambarkan keluarnya kita dari dunia tanpa Islam, tanpa Islam. Maknanya mungkin keluar tanpa dalam keadaan kita boleh nak mengucap kalimah syahadah. Mungkin susah nak mengucap kalimah syahadah. Jadi apa yang menyebabkan kita tak boleh mengucap dua kalimah syahadah ni? Atau apa yang menyebabkan kita keluar daripada Islam ataupun keluar daripada dunia ini tanpa Islam? Ialah apabila kita tidak menjaga dosa-dosa zahir kita. Dosa zahir itu yang menghalang kita. Jadi sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan Allah, kita akan tengok kita perlukan nurul Islam untuk merasai kemanisan beribadah yang zahir. Tetapi tak boleh nak rasa, tak boleh nak rasa manis tadi sebab nurul Islam tak ada. Kenapa? Kerana dosa zahir kita. Jadi kita kena tengok balik dosa zahir kita. Kemudian yang kedua tuan-tuan, begitu juga, apakah perkara yang menghalang nurul iman? Apakah perkara yang menghalang nurul iman? Yang menghalang nurul iman ialah dosa-dosa batin kita, dosa-dosa maksiat hati kita, maksiat hati kita, kotoran-kotoran dalam hati kita. Apa contoh kotoran-kotoran dalam hati kita? Kotoran dalam hati kita contohnya ialah hubbud dunia. Hubbud dunia, cinta dunia. Cinta dunia itu adalah sebahagian daripada kotoran dalam hati. Begitu juga hubbud jah, cinta kepada pangkat. Nak cari pangkat, nak cari pangkat, nak cari pangkat, itu juga merupakan kekotoran.
dosa dalam hati. Kan? Hubud ataupun wari'asah, ataupun kita cinta nak jadi pemimpin, seronok sangat jadi pemimpin. Kan? Kemudian inilah antara maksiat-maksiat hati yang akan menyebabkan kita tidak boleh nak memancarkan nurul iman. Jadi hubbud dunia, cinta dunia, wa hubbud jah, cintakan kepada pangkat, kedudukan, dan hubbud riasah, cinta kepada pangkat, kepada kepimpinan. Kemudian di samping itu ada maksiat-maksiat hati yang lain. Jadi bila kita ada maksiat hati lain contohnya, maka kita tidak akan merasai kemanisan ikhlas. Tak boleh nak merasai kemanisan ikhlas, nak sabar, mudah nak sabar, seronok sabar, boleh tahan sabar. Kemudian syukur pada Allah, nak berlaku benar, siddiq, susah. Kenapa? Maksiat hati. Apakah maksiat hati? Apa dosa hati? Cuba kita cek pada diri kita. Antaranya adalah dendam. Dendam. Kita marah dengan orang zalim kita. Orang zalim kita marah dengan dia, kita bergaduh dengan orang. Marah tu biasa. Kita boleh padam marah tu habis, tapi dendam. Dendam tu dosa. Dendam tu satu dosa. Bila kita berdendam, seolah-olah kita tidak redha dengan Allah. Kerana Allah izin maksiat kezaliman tadi, Allah izin. Kita lupakan saja dia, dosa dia. Allah akan balas. Tak payah fikir-fikirlah. Dendam adalah merupakan maksiat hati. Dengki, hasad. Dengki juga merupakan maksiat hati. Siapa yang ada dengki, maka dia tidak akan merasai kemanisan halawatul iman. Tak akan rasai kemanisan iman. Nurul iman tak rasa. Nurul Islam pun dia tak rasa. Kemudian begitu juga seorang yang ada padanya iradatul syar, seorang yang ada satu perasaan suka berlaku keburukan pada orang. Dia suka ada berlaku keburukan kepada orang lain. Dia menghendaki supaya orang lain tu ada berlaku keburukan, kejahatan pada dia. Ini namanya iradatul syar. Hati kita rasa supaya orang tu tengok orang tu, kita suka orang tu jatuh, orang tu sakit, orang tu kemalangan, kita suka. Jadi itu dipanggil iradatul syar, keburukan hati. Kita berhajat kepada kejahatan dan keburukan pada orang lain. Kita suka orang tu sengsara, orang tu rugi. Walaupun dia tengok pada orang lain, tetapi ini juga merupakan satu maksiat hati, dosa hati. Maka kita nak kena lihat dalam diri kita bagaimana kita saja nak senang contohnya, orang lain biar. Jadi inilah disebut ma'asi qalbi ataupun maksiat-maksiat hati yang boleh menyebabkan ibadah menjadi berat. Jadi tidak akan memancar cahaya Islam dan iman apabila hati kita ada dengan hal-hal yang kotor. Seperti tadi sebut tadi, hubbud dunia. Jadi kalau kita sayang dunia, kita takkan rasa kemanisan ibadah. Kemanisan solat tak rasa, Quran tak rasa, zikir tak rasa. Quran kita nak baca satu ayat, dua ayat ataupun satu juz sehari pun kita rasa pahit. Quran jadi pahit dalam hati sebab adanya hubbud dunia. Suka pada dunia, suka pada kita benda yang kita kata membawa kepada nafsu tadi. Ada seorang ulama Wahab bin Wardi telah ditanya, apakah boleh seorang yang taat itu merasakan kelazatan dalam ketaatan dia sedangkan dia bermaksiat? Jadi boleh tak kita nak rasa manis beribadah sedangkan kita sering bermaksiat? Maka dijawab oleh Abdul Wahab ibn Wardi, Abdul Wahab ibn Wardi rahimahullah, dia kata apa? Jangankan orang yang bermaksiat, jangankan orang yang buat dosa, orang yang bercita-cita untuk maksiat juga tidak akan mendapat kemanisan ibadah. Jadi kalau dalam hati kita ni masih lagi ada cita-cita untuk berbuat maksiat, maka cita-cita itu pun sudah cukup untuk menyebabkan kita tidak boleh merasai kemanisan dalam ibadah. Sembahyang kita keras saja, sembahyang kita tak rasa ibadah, rasa beban. Quran kita rasa tak ada apa-apa, tak rasa penting Quran. Zikir pun sama juga, kita tak rasa kekuatan untuk bertenang dengan zikir. Sedangkan Allah sebut dalam Quran, ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingati Allah hati akan tenang. Tapi kita zikir-zikir tak rasa tenang, zikir-zikir tak rasa tentram. Kenapa? Kerana adanya maksiat, adanya kemungkaran yang kita lakukan, yang kita tidak cegah tadi dalam diri kita. Maka itu menyebabkan kita tak rasa tenang dengan
dengan Quran, tak rasa tenang dengan solat, tak rasa tenang dengan zikir. Kita baca-baca rasa keras hati kita. Jadi kita kena cek maksiat kita. Zahir saya dah sebut tadi. Maksiat zahir, mata kita, telinga kita, lidah kita dan sebagainya, melaksanakan benda yang haram. Kemudian batin, bila hati kita ada maksiat hati, contohnya dendam, kita dengki dengan orang, kita iradatul syar, kita suka orang jatuh, kita tengok orang, kita suka orang semua dapat keburukan, kita seorang saja yang elok. Begitu juga hubbud dunia, cintakan dunia, hubbud jah, kita cintakan kepada kedudukan, pangkat, dan hubbud riyasah, kita cintakan kepada kepimpinan. Berebut-rebut, berlomba-lomba nak dapatkan kepimpinan, sedangkan kepimpinan itu adalah amanah. Maka diceritakan pada zaman sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ketika zaman nabi-nabi dulu, maka satu ketika seorang telah berdoa kepada Allah, ya Allah, sesungguhnya aku banyak bermaksiat pada Engkau, tapi Engkau tidak menghukum aku. Jadi seorang ni dia berdoa pada Allah, sesungguhnya Engkau banyak bermaksiat, tapi Engkau tidak menghukum aku. Kata orang itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah memerintahkan, Allah menjawab persoalan dia tu. Kan, Allah menjawab melalui Nabi dia, sampaikan berita kepada dia, wahai hambaku, apakah selama ini engkau merasakan lazat dalam ibadah kepadaku? Engkau rasa seronok tak dalam ibadah? Sembahyang rasa seronok tak? Kau rasa beban, rasa berat? Baca Quran rasa seronok tak? Kau rasa beban, rasa berat? Zikir seronok tak? Kau rasa lazat tak ibadah pada aku? Ni aku siapa? Allah yang menjadikan kita, yang memberikan rezeki pada kita, yang memberi umur pada kita, yang beri semua pada kita. Kita rasa lazat tak ketika beribadah kepada dia? Maka jawab dia, tidak, aku tak rasa apa-apa. Maka Allah SWT pun memberitahu kepada Nabi yang tu supaya sampaikan kepada orang ni. Dia kata apa? Itulah hukumannya pada kamu. Kamu tidak merasai ibadah dalam lazat dalam ibadah. Maka itulah hukuman Allah kepada hati-hati kita. Baik-baik bagaimana hati itu tidak dipelihara tentang daripada dosa tadi. Jadi sebenarnya Allah Ta'ala hukum kita bukan kena panah peti. Ada juga orang kena panah peti, ada juga orang aksiden, kan? Bila buat jahat kena satu benda buruk berlaku, ada juga. Tapi ramai yang Allah biarkan sebab Allah sayang. Allah biarkan, Allah bagi dia fikir lagi, bagi peluang bertaubat. Maka dia tidak merasai lazat, tidak merasai kelazatan dalam ibadah adalah sebahagian daripada hukum Allah. Jadi yang main-main kita tak rasa seronok sembahyang, tak rasa seronok Quran, rupanya Allah sedang hukum kita. Allah sedang hukum kita. Jadi orang yang al-mahdiyin ini, orang yang mendapat hidayah di akhir zaman, ialah mereka yang amat sensitif dengan hukuman Allah. Allah SWT menghukum kita, kita rasa sensitif. Kita merasai bagaimana keperluan kita untuk perbaiki diri kita. Sebagaimana tidak bersinarnya matahari, bulan ketika gerhana. Jadi matahari, bulan ketika gerhana tidak bersinar cahayanya. Begitu jugalah gerhanalah cahaya-cahaya tadi. Apabila setiap kali maksiat dan kesalahan dilakukan, maka cahaya itu akan ditutup dengan gerhana oleh maksiat tadi. Jadi cahaya dalam hati kita ni ditutup. Cahaya itu ada dah. Islam dah kita memancar. Bila dah mengucap 2 kalimah syahadah, patutnya cahaya itu dah ada. Iman, bila kita dah beriman kepada Allah, patutnya cahaya itu ada. Tetapi kenapa cahaya itu tidak keluar, tidak memancar, tidak melahirkan kemanisan amal zahir dan amal batin tadi? Kerana gerhana, kerana tutupan yang telah dibuatkan oleh maksiat yang ada pada kita. Sebab tidak ada taubat, tidak ada kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab itulah di sini sebagaimana yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu hadis, 3 perkara yang mana kamu akan merasai halawatul iman. Halawatul iman, iaitu kata sabda Rasulullah SAW, Allah dan Rasul lebih kamu cintai. Kamu mencintai seseorang kerana Allah, benci pada kekafiran sebagaimana benci untuk dilontar dalam neraka. Itu 3 perkara itu. Hadis ni mungkin kita pernah dengar. Jadi kita tengok, cek, adakah kita mencintai Allah lebih daripada yang lain? Mencintai Rasul lebih daripada yang lain. Jadi Allah sebenarnya tidak melarang kita untuk mencintai yang lain, sayang pada yang lain, tetapi jangan kita melebihi cinta kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Jadi Allah tidak larang kita mencintai dunia sekiranya ia menjadi bekal akhirat. Bekal akhirat, dunia tak apa. Tapi Allah larang cinta kepada dunia bila menjadi sebab untuk ke neraka. Sayang sangat, seronok sangat dengan dunia ni sehingga boleh menyebabkan neraka. Itu yang Allah larang. Itu maksudnya. Jadi sebab itulah kita lihat mencintai seseorang kerana Allah. Kita tidak berubah cinta padanya ketika dia berbuat baik ataupun jahat. Jadi kalau kita mencintai seseorang kerana Allah, orang tu buat baik pada kita, kita suka kat dia lah. Sebab kerana Allah. Orang tu buat jahat pada kita, kita pun suka kat dia kerana Allah. Jadi kalau dia buat jahat pada kita, kita buat macam mana? Kita bimbing dia, kita nasihat dia. Tanda kita sayang kat dia kerana Allah, maka kita larang dia buat benda-benda yang tak elok. Kita nasihatkan dia, kita bina dia, kita tingkatkan kepada dia syarak, perkara yang syarak, supaya dia buat perbuatan jahat itu dibaiki. Itulah maksud cinta kerana Allah. Cinta kerana Allah. Jadi ini antara perkara yang penting. Sikit lagi insya-Allah. Bagaimana cara menambah cahaya Islam? Sebelum tu saya nak ulang. Yang pertama, kalau kita tidak ada nurul Islam, apa dia punya bahayanya? Tidak ada cahaya Islam. Yang tandanya ialah merasai kemanisan beribadah zahir, amalan zahir. Bahayanya ketika sakaratul maut, mungkin kita susah nak mengucap 2 kalimah syahadah. Mungkin susah kita nak mati dalam husnul khatimah, iaitu mati dalam Islam. Sebab tu Allah gambarkan, ya ayyuhallazina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan tingkatkanlah takwa kamu. Maknanya kita kena perbaiki diri kita, dan jangan kamu mati melainkan dalam Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati melainkan dalam Islam. Tetapi apabila cahaya nurul Islam tidak ada, maka pada ketika itu kita bimbang. Ketika sakaratul maut, mungkin kita tidak akan dapat, kita tak dapat macam mana nak mati dalam keadaan mengucap 2 kalimah syahadah la ilaha illallah, ataupun mati dalam keadaan husnul khatimah, mati bersama Islam. Ini nombor satu. Bahayanya kalau kita tidak proses nurul Islam. Kemudian bahayanya kalau kita tak memproses nurul iman. Apa maksud nurul iman tadi? Apabila kita, tandanya kita masih seronok dengan amalan-amalan yang batin. Amalan batin ni ikhlas, syukur, sabar, redha, contohnya berharap, tawakal, amalan hati. Amalan hati. Jadi apa bahayanya sekiranya kita tidak memproses diri kita, nurul iman itu memancar, tiba-tiba maut datang, nurul iman tak mancar lagi. Maka bahayanya lah kita bimbang, kita meninggalkan dunia ini tanpa iman. Mungkin kita Islam, tetapi tidak ada iman, wa'iyazbillah min zalik. Dan yang ketiga ialah nurul ihsan. Apakah tanda nurul ihsan? Kita mula merasai seronok mendekati Allah, seronok berkenalan dengan Allah, seronok mempersaksikan, kita kata sifat-sifat Allah, tanda-tanda Allah, af'al Allah, perbuatan Allah, sifat dia, nama dia di atas muka bumi. Mula berkenalan dengan Allah, mula makrifat pada Allah, musyahadah pada Allah. Itu nurul ihsan. Dan apabila seseorang itu tidak, kenapa nurul ihsan dia tidak berlaku? Kita tak sebut tadi. Kenapa nurul ihsan tak berlaku? Kerana kita tak jaga dua-dua tu. Yang pertama, kita tak jaga maksiat yang zahir. Yang kedua, kita tak jaga maksiat hati. Nurul ihsan tak keluar. Dua-dua tu nurul ihsan tak keluar. Jadi kita melihat di sini, apabila kita tidak mempunyai cahaya ihsan, maka kita tidak akan merasai kemanisan untuk mendekati Allah, kemanisan untuk kita berkenalan dengan Allah, makrifat pada Allah, musyahadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Halawatul musyahadah. Kita merasai kemanisan mempersaksikan kehebatan Allah, Al-Jalal, kebesaran keagungan Allah, Al-Jamal, keindahan Allah. Kita rasa seronok. Hati kata seronok tu halawatul musyahadah. Itu maknanya nurul ihsan dah mula memancar dalam kehidupan kita. Dan apa bahayanya? Bahayanya kita mati. Mungkin kita Islam, mungkin ada iman, tapi kita tidak benar-benar berjuang untuk menegakkan Islam dan iman. Sebab apa? Kita masih lagi hanya setakat kita dengan ibadah kita saja. Kita tak nampak akan kepentingan perintah Allah yang lain, iaitu musyahadah. Jadi orang yang tidak ada musyahadah pada Allah ini, kemungkinan dia tidak akan mati dalam keadaan melaksanakan perjuangan Islam. Dia mati dalam keadaan tidak kenal Allah.
Dia kenal dia di Islam, di iman, tapi tak kenal Allah, tak kenal siapa Tuhan dia. Jadi ini adalah satu kematian yang kita rasakan amat buruk jugalah bagi seorang yang beriman. Kerana di akhir hayat kita ni, apakah perkara yang paling penting ialah keredaan Allah. Macam mana kita dapat redha Allah kalau kita tak kenal Allah? Macam mana kita nak redha Allah kalau kita tidak kenal Allah? Dan sejauh mana keredaan Allah itu, sejauh mana kita kenal Allah? Sebab bila kita kenal Allah, pasti hati kita akan bergoncang. Kita dah bincang dah. Pasti hati kita akan bergegar, akan gementar bila mengenal Allah. Bila sebut nama Allah, hati akan gementar dalam ayat Quran, bergegar dalam ayat Quran kan. Jadi sehingga hati yang gegar itu, dia akan menyebabkan macam mana dia nak menstabilkan, meneutralkan gegaran-gegaran tadi. Dia mengingati Allah. Mulalah dia berzikir pada Allah. Mulalah dia berfikir untuk nak mengenal Allah, berzikir dan berfikir. Dan bila dia dah berzikir dan berfikir itu, maka hati dia akan tenang. Dajjal datang, kejahatan datang. Dia lihat Dajjal dan kejahatan dia, tentera dia sebagai kerdil dia, sebab dia kenal Allah dah. Malahan hati dia bukan bergoncang kerana Dajjal, bukan bergoncang kerana dunia yang hilang, tapi bergoncang kerana bimbang dia, takut dia mati besok su'ul khatimah, maka bergoncang hati dia. Tapi macam mana dia nak tenang? Dia pun sebut la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dia pun mula berzikir, subhanallah, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, astaghfirullah, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, astaghfirullah wa atubu ilaih. Dia mula berzikir, dia mula berfikir, melihat kejadian-kejadian yang ada, melihat kebesaran Allah, sifat Allah Al-Jalal, sifat Allah Al-Jamal dan sebagainya. Jadi bila dia mula berfikir, mula berzikir, mula merasai akan goncangan-goncangan akibat kita kata mengenal Allah tadi, maka dia akan merasa satu kemanisan untuk berjihad, berjuang pada jalan Allah, untuk melakukan dakwah, untuk melakukan usaha-usaha mendidik, mentarbiah umat, membimbing umat. Itu kemanisan dia. Itu kemanisan dia. Kemanisan berjuang, kemanisan bersusah payah kerana Allah. Ini orang-orang yang kenal Allah, orang-orang yang dah sanggup berkorban kerana Allah. Macam kita, kalau kita sayang dengan seseorang, kita akan bersanggup berkorban apa-apa saja yang kita buat. Tapi hari ini manusia sayang pada manusia, sayang pada makhluk, tak sayang ke Allah yang menjadikan dia. Jadi kalau kita sayang pada Allah, sudah tentulah kita sanggup untuk melakukan segala. Kemanisan orang yang musyahadah pada Allah ini, dia akan melakukan perjuangan, dia akan buat kerja-kerja yang mendekatkan lagi diri dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jadilah dia sebagai para rasul, para nabi, para siddiqin, mereka yang sentiasa hidup mereka bersama-sama dengan perjuangan menegakkan din Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini orang yang kenal Allah. Orang yang kenal Allah barulah sanggup, sahabat-sahabat sanggup sampai peringkat ada yang luka, ada yang kena penjara, sampai peringkat ada di kalangan mereka yang ditangkap, dizalimi, diseksa, sampai ada yang mati, dibunuh, syahid fi sabilillah. Kenapa? Kerana mereka telah musyahadah kepada Allah, dan mereka telah menyaksikan keagungan Allah, kehebatan Allah. Mereka kenal Allah. Nurul ihsan telah keluar daripada hati mereka, terbit suatu amalan yang luar biasa. Inilah insya-Allah sikit sebanyak perkara yang kita nak sampaikan pada hari ini, insya-Allah. Mudah-mudahan kita akan dapat sedikit sebanyak faham bahawa sesungguhnya untuk membina kekuatan ibadah, dia perlukan kepada cahaya. Dan setiap perkara yang kita lakukan yang baik itu dia cahaya, ada cahaya. Baca Quran ada cahaya, sembahyang ada cahaya, dia ada cahaya dia. Dia ada cahaya dia. Ibadah ada cahaya, zikir ada cahaya. Dan maksiat yang kita lakukan adalah zulumat, kegelapan. Sebab tu satu perkara maksiat kita buat, satu titik hitam, satu titik akan tutup hati kita. Satu titik akan tutup lagi hati kita. Buat lagi, satu titik tutup lagi. Akhirnya tidak ada cahaya. Cahaya yang asal daripada Islam dan iman tadi, dia tertutup dengan maksiat kita. Tertutup dengan maksiat. Akhirnya kita tak boleh merasai kemanisan dalam beribadah kepada Allah. Kita rasa biasa je, tak rasa apa-apa. Kita tak rasa apa-apa. Jadi sebab tu kita nak kena tahu bahayanya pula kalau cahaya itu tak memancar. Kita hidup berjalan tapi cahaya tidak memancar, maka tidak ada petunjuk, tidak ada hidayah. Itu sebab Al-Mahdi ni orang yang ada cahaya pada dia.
Orang yang ada cahaya di mana dia boleh berjalan di atas muka bumi ini dengan cahaya dan panduan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga segala sifat-sifat itu lain jadi ibadah kepada Allah. Dia menjauhi daripada murka Allah, barulah mendapat redha Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini perkara yang kita kena proses. InsyaAllah esok kita akan sambung bagaimana cara kita menambah, cara proses kita menambah. Tadi kita bercerita tentang proses, Nurul Islam, Nurul Iman, Nurul Ihsan. Proses satu-satu tandanya dan akibat buruk kalau tak ada. InsyaAllah esok kita akan sambung bagaimana cara nak menambah cahaya. Kita dah ada dah cahaya Islam, dah bersinar dah. Cahaya iman dah bersinar, mungkin ihsan pun dah bersinar, tetapi kekuatan cahaya tu tak kuat. Jadi macam mana kita nak tambah? Bagaimana kita nak membina kekuatan cahaya-cahaya Islam, Nurul Islam, wa Nurul Iman, wa Nurul Ihsan tadi. InsyaAllah kita akan sambung esok. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada kita. Pada hari ini mari sama-sama kita memahami akan proses. Sebab tu hari ini assignment kita melihat ibadah kita, melihat amal kita. Hari ini kita merasa tak halawatul ibadah pada amal zahir, kemanisan pada amal zahir? Rasa tak? Seronok tak kita sembahyang? Seronok tak kita baca Quran? Seronok tak kita berzikir? Kalau kita rasa seronok, lazat, maka alhamdulillah nurul Islam dah memancar. Kemudian kita cek pula, adakah dalam hati kita masih ada dengki, masih ada hasad, masih ada lagi perbuatan-perbuatan suka melihat orang jatuh, orang mengalami kemalangan sebagainya, keburukan, ataupun kita masih lagi suka berburuk sangka. Jadi kalau ada lagi dosa-dosa hati, hubbud dunia, hubbud jah, wa hubbud riasah, cinta dunia, cinta pangkat dan cinta kepimpinan masih ada lagi, maka itu maknanya kita tidak akan merasai halawatul ibadah ataupun amal yang batin. Jadi kita kena buang dosa-dosa hati, akan menyebabkan tertutupnya kemanisan amalan hati. Kemanisan amalan hati. Dan kemudian yang ketiga, barulah selepas berapa lama kita akan mendapat Nurul Ihsan memancar. Apakah tanda Nurul Ihsan memancar? Kita dah sudah mula merasai halawatul musyahadah ilallah. Kita dah mula merasai satu kemanisan untuk mempersaksikan kepada segala apa yang Allah SWT perbuat, amalannya, atau perbuatan af'al dia, dan sifat dia, nama dia. Jadi kita mula berkenalan dengan Allah, kita mula rasai sayang ke Allah. Jadi itu dipanggil Nurul Ihsan. InsyaAllah kita akan bincang bagaimana cara kita nak meningkatkan ketiga-tiga nur ini, cahaya ini. Dan insyaAllah mudah-mudahan bila kita faham, kita boleh lakukan. Dan insyaAllah mudah-mudahan Allah akan keluarkan kita daripada kegelapan menuju kepada cahaya. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ila nur, wal ladzina kafaru awliya'uhum at-taghut yukhrijunahum minan nuri ila zulumat, ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Allah SWT menjadi pembantu, menjadi pemimpin, menjadi wali kepada orang-orang yang beriman, mengeluarkan mereka daripada kegelapan menuju kepada cahaya. Dan orang-orang kafir, taghut, yang melampaui batas syaitan, maka mereka itu adalah merupakan penolong kepada orang-orang kafir. Dan mereka itu mengeluarkan orang-orang kafir itu daripada cahaya menuju kepada kegelapan. Mereka lah pemilik neraka dan kekal di dalamnya selama-lamanya. Jadi apa beza seorang yang beriman, seorang yang dibantu oleh Allah, iaitu mereka mendapat cahaya, keluar daripada kegelapan. Apakah tanda orang-orang yang kafir tadi yang mendapat azab daripada Allah? Maka syaitan mengeluarkan mereka daripada cahaya menuju kepada kegelapan. Jadi itu insya-Allah hakikat tarbiyah itu dia bukan hanya sekadar beramal saja, tapi kita kena lihat dia punya tanda-tanda dia. Kita kena melihat dia punya proses dia, barulah kita faham. Dan insya-Allah daripada situ barulah kita nampak macam mana cara kita untuk berjalan di atas jalan tarbawi, jalan yang ada penuh dengan pendidikan tadi untuk menuju kepada Allah insya-Allah. Aku liqali hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Kita baca doa rabitah insya-Allah. Auzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma innaka ta'lam anna hadhihi alqulub qad istamat ala mahabbatik wa taqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik. Wa Allahumma
رابطتها ولمدها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأهيها بمعرفتك وأمتها على شهادة في سبيلك يا الله إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم انصر الإسلام والمسلمين والمستضعفين والمجاهدين في كل مكان في كل زمن. اللهم انصرنا على تارك الدعوة وتارك التربية وتارك الجهاد في سبيل الله. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المحيا والممات. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم إنا نعوذ بك من المأسم والمغرام. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلم ونستغفرك لما لا نعلم. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. InsyaAllah kita panjang-panjangkan kepada kawan-kawan yang lain yang mudah-mudahan mereka juga dapat manfaat insyaAllah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.